Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Naam. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan sambung lagi tajuk kita pada petang hari ini. Insya-Allah mungkin dalam masa 1 jam saja ataupun kurang. Insya-Allah kita akan sambung daripada semalam kita dah belajar i'rab. I'rab. Kita dah belajar semalam kita dah belajar i'rab. I'rab tu apa? Perubahan akhir dari perkataan. Akhiran perkataan. Dari rafa' ada yang nasab, ada yang jar, ada yang jazam. Yang rafa' kita dah belajar. Contoh dia kitabun. Contoh dia kita bani. Contoh dia kutubun. Dan lain-lain. Itu yang rafa' semua kita belajar dah. Yang rafa' tu. Tanda rafa' ada 4. Ada dhammah, waw, alif dan nun. Contoh dia semalam tanda rafa' ada 4. Ada dhammah, kitabun, kutubun. Yang wa alif kita bani alif ni, atau yang waw muslimuna, yang waw ni, atau yang nun lisuna. Ni tanda-tanda rafa' ni. Nun. Semua ni tanda-tanda rafa'. Semalam kita dah belajar tanda-tanda rafa'. Jadi semua ni isim dan fi'il mudhari' saja yang berubah tu. Yang berubah tu cuma ismun dan fi'il mudhari' saja. Tak ada lagi yang lain. Yang berubah tu cuma ismun dan fi'il mudhari'. Dalam kitab dia buat sana perubahan akhir perkataan. Akhir dari perkataan, nanti dia yang dhammah ni akan berubah ni. Yang alif ni nanti akan berubah. Yang waw ni akan berubah. Yang nun ni pun akan berubah. Akan berubah keadaan dia nanti. Tapi asal muasal dia yang rafa' ni lah. Ada dhammah dia, ada alif, ada waw, ada nun. Nanti dia akan berubah. Kenapa dia berubah? Sebabkan ada amil nama. Amil ni yang tukang kacau. Nanti ada kita belajar amil nasab. Kenapa isim berubah jadi nasab? Sebabkan ada amil nasab, tukang kacau yang buat jadi nasab. Ada juga nama nanti yang amil jazam. Ada juga nama dia amil jar atau huruf jar yang mau ubah isim jadi jar. Jadi amil tu yang tukang ubah-ubah isim tu. Dari rafa' menjadi nasab, dari rafa' menjadi jar, dari rafa' menjadi jazam. Amil yang tukang ubah. Sekarang ni kita yang kita belajar ni baru yang rafa' saja. Nah, sekarang ada di dalam kitab semalam kita dah belajar yang tanda rafa'. Untuk tanda rafa' ada 4. Dawan. Muka surat 14. Minggu lepas kita dah belajar ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Ni rafa' saja. Kita akan sambung kepada yang nasab. Muka nasab ni muka surat 16. Ni yang nak tanda-tanda i'rab nasab. Tanda i'rab nasab. Okey, yang pertama boleh Haji kalau Haji nak baca. Tanda i'rab nasab. Ya, tanda i'rab nasab. Inna taliban, inna rajula,
Taliban nasab. Taliban itu ialah nasab, tandanya fathah. Kerana isim mufrad. Kerana isim mufrad. Isim mufrad tu satulah. Ya, yang singular. Ya. Jadi inna, kita tengok sini. Kalau di atas ni yang rofa ni tak ada pakai inna, tak ada pakai inna. Tapi kalau nasab di contoh dia ada pakai inna. Apa tu inna tu? Inna tu makna dia, secara makna dia sesungguhnya. Cuma inna ni adalah amilun nasbi. Amil nasab yang mengubah isim atau fi'il mudhari' menjadi nasab. Amil nasab tu yang mengubah isim atau fi'il mudhari' menjadi nasab. Salah satu di antara amil nasab adalah inna. Inna ni tukang kacau isim. Isim tu boleh dia buat jadi nasab sebabkan inna. Contoh dia inna. Selepas inna ni mesti isim tu menjadi nasab. Ni selepas inna isim. Mesti isim tu menjadi nasab. Sekarang dia pakai taliban, bukan lagi talibun di sana. Sini taliban dia. Inna kitaban, sini kitaban dia, bukan lagi kitabun, bukan lagi macam ni, tak berubah dia kan. Yang berubah ni lah namakan i'rab. Tapi kalau keadaan dia still macam ni, rafa' dia. Keadaan dia macam ni, nasab dia. Merubah dia dari sini menjadi sini, itu i'rab tu. Jadi sekarang ni inna taliban. Jadi tanda nasab yang pertama adalah fathah. Jadi kalau ujung dia ada fathah, maknanya dia nasab. Kenapa tanda nasab fathah? Untuk isim mufrad. Jadi kalau isim mufrad, tanda nasab dia fathah. Kita tengok nota dekat sini Ustaz aja ya. Tadi okey, kita pergi dekat yang tadi yang isim mufrad. Taliban nasab, tandanya fathah kerana isim mufrad. Sekarang Ustaz kita pergi yang kedua Ustaz ya. Kita pergi kedua ialah inna talibaini, inna rajulaini. Talibaini ialah nasab kerana apa? Kerana ia mempunyai tanda, iaitu tandanya ya. Kerana isim tasniah. Saya ulang Ustaz. Talibaini nasab, tandanya ya kerana isim tasniah. Kita tengok nota dia sini ya. Nota yang kedua. Talibaini nasab, tandanya ya kerana apa? Kerana isim tasniah. Isim tasniah tu dua Ustaz ya? Okey. Sekarang kita tengok yang bawah tu. Inna talibaini, ada amil nasab yang tukang kacau, yang menjadikan isim ataupun fi'il menjadi nasab. Sekarang ni inna ni menjadikan isim jadi nasab. Sekarang tengok sini, inna talibaini, inna kitabaini. Asal dia macam ni, kitabani kalau dia rofa'. Tapi dah bila menjadi nasab, jadi dia kitabaini. Bukan kitabani lagi, tapi dah berubah jadi kitabaini. Jadi tanda dia sekarang adalah talibaini, tanda dia adalah ya. Ya ni tanda dia, bukan lagi alif. Kalau rafa' dia alif, tapi kalau nasab dia adalah ya. Kenapa boleh berubah jadi alif menjadi ya? Sebabkan dia dah jadi nasab. Siapa yang mau ubah jadi nasab? Inna, amil nasab ni. Sebab tu dia amil nasab, tukang ubah. Okey. Baik, kita pergi tanda i'rab nasab yang ketiga. Inna talibina. Inna talibina. Talibina ialah nasab, tandanya ya kerana isim jamak muzakkar salim. Saya ulang. Inna talibina. Talibina ialah nasab, tandanya ya kerana isim jamak muzakkar salim. Cuba Ustaz cerita, Ustaz uraikan yang ni. Nah, kita tengok di sini. Semalam kita belajar rofa' kan? Talibuna. Pakai waw tanda rofa' dia. Sekarang dah ada inna sebelum talib tu. Jadi yang selepas inna ni, perkataan ni mestilah jadi nasab i'rab dia. Mesti nasab dia.
Kalau sini nak rofa dia dengan waw, maknanya sini nasab dia dengan ya. Jadi dah beza dah. Kalau dengan masih still dengan waw, maknanya dia rofa. Tapi kalau dah berubah menjadi talibina, maknanya dia jadi nasab. Tanda nasab dia apa? Ya ni. Ya ni tanda nasab dia. Sama macam yang dua tadi. Jadi kalau tasniyah, ya juga. Kalau jamak muzakkar salim, ni jamak muzakkar salim. Pakai ya juga. Jadi ada talibuna menjadi talibina. Siapa yang mengubah dia jadi nasab? Inna. Inna ni tukang ubah-ubah. Yang membawa jadi nasab. Jadi kita pergi ke tanda i'rab nasab yang keempat. Inna talibatin. Talibatin itu ialah nasab. Tandanya kasrah. Tandanya apa? Tandanya kasrah. Talibatin nasab. Tandanya kasrah. Kerana izim jamak muannas salim. Izim jamak muannas salim. Jamak muannas salim ni makna 3. Untuk perempuannya lebih. Jadi kalau yang di atas ni tadi jamak untuk laki-laki. Yang laki-laki ramai 3 ke atas. Jamak muzakkar salim. Tapi yang di bawah ni yang dibacakan tadi tu adalah jamak muannas salim untuk perempuan. Ini pelajar laki-laki. Pelajar-pelajar lelaki. Ini pelajar-pelajar perempuan. Rofa dia pakai domah. Talibatun tu. Talibatun rofa dia dengan domah. Tapi bila mana dah ada amil atau pelaku yang menjadikan isim menjadi nasab, dah ada amil nasab, maka perkataan talibat tadi berubah menjadi nasab. Macam mana dia jadi nasab? Menjadi kasrah dia. Berubah dia menjadi kasrah. Jadi kalau untuk muannas salim atau jamak perempuan, dia mesti menjadi kasrah tanda nasab dia. Jadi kalau terjumpa dalam Quran ada qanitatin, muslimatin, mu'minatin, itu maknanya perkataan itu adalah nasab. Seterusnya tanda i'rab nasab yang keenam. Innatul laban. Tullaban nasab. Tandanya apa? Tandanya ialah fathah kerana ia adalah izim jamak taksir. Tullaban nasab tandanya fathah kerana isim jamak taksir. Okey. Jadi tadi yang dibacakan inna tullaban. Ini di ayat dia. Yang ini ni dah ada amil nasab inna. Asal dia tullab ni adalah tullabun. Tapi sekarang dalam ayat ni dah ada inna sebelum dia. Maka tullab ni atau makna dia pelajar-pelajar, ini yang asal dia tullabun, ujung dia menjadi an. Jadi fathah dia. Maknanya kalau untuk jamak ni, jamak taksir. Kalau jamak taksir, beza dengan jamak muzakkar salim dan muannas salim. Dia nasab dia dengan fathah. Dia sama macam isim mufrad. Sama macam dengan isim mufrad. Nanti selepas lagi. Nanti dia sama dengan isim munsharif. Nanti kita akan tengok. Sekarang kita pergi tanda i'rab seterusnya. Tanda i'rab nasab yang seterusnya. Inna abaka. Abaka ialah nasab. Tandanya alif. Kerana asma'ul khamsah. Abaka nasab. Tandanya alif. Kerana asma'ul khamsah. Baiklah. Kita tengok sekarang yang contoh yang dibacakan tadi. Inna abaka. Ada inna, ada amil nasab. Abaka ni asal dia adalah abuka.
masa jadi rofa dia abuka. Abu ni makna dia ayah. Bila mana jadi nasab dia menjadi abaka, ayah kamu, aba. Yang waw ni kita nampak dia berubah menjadi alif. Yang waw ni berubah menjadi alif. Jadi untuk asmaul khamsah, abun, akhun, dan lain-lain dia, dhufu, semua tu asmaul khamsah bila mana rafa pakai waw. Tapi bila menjadi nasab dia pakai alif. Jadi kalau asmaul khamsah sebelum dia ada amil nasab, maka asmaul khamsah ni mestilah ujung dia ada alif. Jadi tanda nasab untuk asmaul khamsah adalah alif. Alif. Seterusnya, inna Aisyata. Aisyata ialah nasab. Tandanya fathah. Kerana ia adalah izim ghair munsharif. Saya ulang. Aisyata ialah nasab. Tandanya fathah. Kerana izim ghair munsharif. Ghair munsharif. Uraikan Ustaz sekali. Okey. Jadi sekarang kita tengok Aisyah. Aisyah ni ditulis dalam kitab tu tadi adalah isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif tu adalah isim yang tak boleh pakai tanwin. Jadi isim kan di awal kita belajar isim tu boleh tanwin, boleh alif lam. Kalau isim ghair munsharif dia tak boleh pakai tanwin. Tak ada kan ada pakai tanwin. Jadi Aisyah ni takkan boleh pakai tanwin. Itu beza isim munsharif dengan lain-lain. Nanti lebih terperinci dan nanti kita belajar level 4 insya-Allah. Jadi Aisyah ni adalah isim munsharif. Bila mana jadi rafa, semalam kita belajar kan, Aisyah isim ghair munsharif, rafa dia dengan dhammah. Bila mana sekarang dah ada amil nasab sekarang ni, tukang kacau yang mengubah isim menjadi nasab, ada inna amil nasab. Selepas dia mesti isim tu menjadi nasab. Macam mana dia ubah jadi dhammah? Maka dia diubah jadi dhammah menjadi fathah. Jadi tak boleh sini pakai dhammah lagi, tak boleh pakai baris depan lagi. Sebab kalau masih pakai baris depan maknanya dia rafa. Sebab tu diubah menjadi fathah atau baris atas. Biar nampak dia adalah isim yang nasab. Itu dia. Itulah untuk isim ghair munsharif. Maknanya isim ghair munsharif tanda nasab dia adalah fathah. Sama macam isim mufrad, lepas tu jamak taksir. Jadi isim munsharif, jamak taksir, isim mufrad, dia tiga-tiga ni pakai fathah tanda nasabnya. Baik, seterusnya inna qajiyan. Al-qajiyah ialah nasab. Al-qajiyah ialah nasab. Tandanya fathah kerana isim mangkus. Isim mangkus, Ustaz? Ya, betul. Isim mangkus? Berapa tu? Isim mangkus. Okey, kita jalan. Baik. Inna al-qadiyah. Asal dia masa menjadi rafa macam semalam, kita tengok al-qadi tak pakai harokat. Isim mangkus kan isim yang di ujung dia ada alif atau ya, atau huruf yang ujung dia ada huruf ilat. Yang ni isim ni ujung dia ada ya. Ya ni tak berharokat bila mana jadi rafa semalam. Sebab dhammah dia tak tampak. Sekarang dia berubah menjadi nasab. Kenapa berubah jadi nasab? Ada inna al-qadi. Sekarang dia pakai fathah dia. Maknanya nasabnya isim mangkus. Ini isim mangkus nama dia. Yang ada huruf ilat di ujung dia, tapi sebelum huruf ilat tu ada berharokat bawah. Yang ni mangkus nama dia. Jadi setiap yang mangkus, nasab dia dengan fathah. Berarti maknanya yang fathah ada 4 ni. Isim ghair munsharif, jamak taksir, isim mufrad dan isim mangkus. Tambah satu lagi. Nanti ada lagi. Baik, kita teruskan. Inna fatan. Al-fata ialah nazab. Al-fata adalah nazab dan tandanya ialah fathah tidak nampak kerana izim maksur.
Al-fatah ialah nasab, tandanya fatah tidak tampak kerana isim maksur. Saya tunjuk ya Ustaz ya. Baik. Jadi yang tadi Al-Qadi maknanya hakim, juru hakim. Inna sesungguhnya. Okey. Inna al-fata atau al-fata. Al-fata ni maknanya pemuda, sesungguhnya pemuda. Al-fata, masa semalam kita bayar rafa' kan? Kalau rafa' dia dengan domah tak tampak. Kalau jadi nasab dia, yang ya ni kan tak ada harakat ni. Yang ya ni tak ada harakat dia punya. Tak ada mana-mana harakat sini. Asal muasal di sini ni ada fathah sini. Tapi fathah dia tak tampak sini fathah dia. Maka di sana disebutkan fathah yang tak tampak. Beza dengan isim yang mangkus tadi. Fathah dia nampak. Sekarang kalau isim maksur, fathah dia tak tampak. Apa beza mangkus dengan maksur? Mangkus sebelum dia berbaris kasrah sebelum ya ni. Sebelum ya. Kalau maksur sebelum dia berharakat fathah. Itu beza dia. Mangkus dengan maksur. Kita kena pandai bezakan yang dua tu. Jadi kita ulang Ustaz ya. Kena belajar bahasa Arab ni sangat mustahak. Kita kena tingkatkan simpanan kosakata, iaitu pembendaran kata. Kita kena apa yang Ustaz Agong hajar ini, perkara-perkara yang diutamakan kita kena faham dan kita kena hafal. Kosakata sangat mustahak, macam kita belajar bahasa Inggeris jugalah. Kalau kita belajar bahasa Inggeris, Masya Allah, kita punya vocabulary tu kena banyak. Grammar kita dah belajar, tapi kalau kita tidak mempunyai vocabulary yang banyak, kita tak bisa menggunakan grammar yang baik. Jadi, sangat mustahak untuk kita meningkatkan keupayaan simpanan kosakata. Dalam rumah kita pandangkan apa ada dalam rumah ni. Melayu panggil meja. Arab dia panggil apa? Kerusi, kipas, lampu. Kalau susah sangat nak ingat, kita pelekat. Tulis label, pelekat kat meja, almari dan sebagainya. Baik Ustaz, boleh saya teruskan Ustaz? Lan yaksala hasanun. Yaksala ialah nazab. Tandanya fatah kerana fi'il mudhari'. Yaksala ialah nazab. Tandanya fatah kerana fi'il mudhari'. Kita tengok nota di sini. Sikit ya Ustaz. Jadi boleh tengok dalam kitab tu ada contoh dia lan yaksala hasanun. Makna dia lan tu tidak akan, tak akan. Yaksala makna dia malas. Hasan adalah hasan. Hasan tak akan malas makna dia. Hasan tak akan malas. Hasan rajin. Ya, Hasan rajin. Okey. Hasan malas. Okey. Kamu rindu kat Hasan dah. Okey, sambung lagi. Lan ni sama dengan inna. Kerja dia sama-sama amil nasab. Amil nasab. Amilun nasbi. Lan ni sama macam inna, amil nasab. Jadi selepas lan mestilah menjadi nasab perkataan tu. Sekarang selepas lan ada huruf mudhara'ah, maknanya perkataan ni adalah fi'il mudhari'. Ni fi'il mudhari' ni. Sebab tu pakai lan dia. Ni fi'il mudhari', ada ya awal dia kan? Anita. Kalau kata perkataan tu diawali oleh Anita, Hamzah, Nun, Ya, Ta. Ni diawali ya ni. Maknanya dia fi'il mudhari'. Tandanya fathah. Yang mana fathah tu Ustaz? Okey, kita sambung. Fi'il mudhari' ni sebabkan dia selepas lan, mestilah dia nasab. Mesti dia nasab. Apa bukti dia nasab? Adalah fathah di ujung ni. Asal dia bila mana dia rafa' tak ada lan, masa belum dikacau lan, dia pakai domah. Masih rafa' dia ni. Tapi lah dikacau dengan lan menjadi fathah. Hasan tak akan malas. Tapi kalau di bawah Hasan malas. Ni tak ada kata lan dia tak ada sini kan. Sebab tu sini masih domah. Tapi kalau dah ada amil nasab menjadi fathah. Hasan tu di belakang dalam bahasa Arab. Maksudnya Hasan itu rajin. Tapi sekarang ni dalam bahasa Arab, Hasan tu di belakang. Hasan duduk di belakang. Itulah kelebihannya bahasa Arab ini.
Lain luar biasa ya. Masya Allah, kita sambung, kita teruskan. Lan tusyriku billah. Lan tusyriku billah. Tusyriku ialah nazab. Apa dia yang nazab tu? Tusyriku. Tandanya membuang nun kerana af'alul khamsah. Apa dia nazab? Tusyriku. Tusyriku ialah nazab. Tandanya membuang nun kerana af'alul khamsah. Sila Ustaz uraikan. Okey. Jadi sekarang kita tengok yang terakhir. Ni terakhir. Okey. Yang terakhir. Lan. Ada lan sini. Makna tadi kan tidak akan pernah. Tidak akan. Tusyriku, musyrik atau menyekutukan. Menyekutukan Allah. Tusyrik. Ini apa dia buat sana? Dia adalah nasab. Kenapa dia nasab? Sebelum dia ada lan. Apa tanda nasab di sini? Tanda nasab dia adalah membuang nun. Membuang nun tanda nasab ni. Macam mana bukti dia? Kita tengok masa dia rofa. Dia rofa tusyriku. Ada nun kan masa dia rofa. Bila mana dah jadi nasab, dia tak ada lagi nun di sini. Dah hilang nun dia. Maka ketika dia dah hilang nun dia, maka dia adalah menjadi nasab. Sebab tu tanda nasab dia adalah membuang nun. Tapi kalau masih ada nun, makna dia masih rofa ni kalau masih ada nun. Tapi kalau tak ada nun, dia nasab. Kenapa dia boleh nasab? Ada amil nasab. Amil nasab apa saja? Nanti kita belajar insya-Allah. Jadi itu semua tentang tanda-tanda i'rab nasab. Kita akan buat ringkasan dia. Macam semalam. Kita akan susun lagi. Itu semua tu. Kita akan susun tanda-tanda nasab. Haji juga. Kita susun, kita tunggu sekejap. Okey. Tadi contoh yang kita baca tadi, taliban ialah nazab, tandanya fathah kerana isim mufrad. Itu yang pertama. Yang keduanya, talibaini ialah nazab, tandanya ya kerana isim tasniyah. Kita tunjuk contoh nota dia ya. Tengok. Cuba kita perhatikan daripada atas. Yang kedua, talibaini nasab, tandanya ya kerana isim tasniyah. Talibina nazab, tandanya ya kerana isim jamak muzakkar salim. Kerana isimnya jamak muzakkar salim. Terusnya talibina nazab, tandanya ya kerana isim jamak muzakkar salim. Talibatin nazab, tandanya kasrah kerana isim jamak muannas salim. Tullaban ialah nazab, tandanya fathah kerana isim jamak taksir. Kerana isim jamak taksir. Ya. Baik, seterusnya abaka ialah nazab. Abaka nazab, tandanya alif kerana asmaul khamsah. Kemudian Aisyata ialah nazab. Tandanya apa? Tandanya fathah kerana isim ghair munsharif. Kemudian sambung lagi, al-khaziyah ialah nasab, tandanya fathah kerana isim mankus. Seterusnya, al-fathah ialah nasab, tandanya fathah. Tandanya fathah tidak nampak kerana isim maksur. Kerana apa? Kerana isim maksur. Kemudian, yaksala. Salah nazab, tandanya fathah kerana fi'il mudhari'. Dan terakhir ialah tusyriku. Tusyriku ialah nazab, tandanya membuang nun kerana af'alul khamsah. Tusyriku ialah nazab, tandanya membuang nun kerana af'alul khamsah. Jadi sangat musak kita nak belajar bahasa Arab ni. Kita yang pertamanya kena betul-betul kita kena minat
Kena berdoa betul-betul. Mesti wajib ni kita belajar bahasa Arab. Kerana Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Jangan kita duk baca Al-Quran, kita tak faham. Kerana Al-Quran itu diturunkan sebagai panduan penghidupan kita. Penghidupan di dunia ini memerlukan panduan. Iaitu daripada Al-Quran sumber panduan penghidupan. Bila kita berjaya mengikut segala panduan penghidupan seperti yang tercatat di dalam Al-Quran itu, maka kita akan hidup selama-lamanya di akhirat, yang di tempat yang dijanjikan oleh Allah, iaitu di syurga Firdaus. InsyaAllah Ustaz, tolong huraikan lagi ni kita punya penutup ini. Okey. Sekarang kita tengok ringkasan dia. InsyaAllah ni akan lebih jelas. Nasab tu tanda dia ada 5. Kita tengok sini. Fathah, alif, membuang nun, ka kasrah, ya. Ni ada funky nama dia. Funky. Ya, funky tu fathah, alif, nun ni makna dia membuang nun. Tu ka ni makna kasrah dan ya yang ni. Jadi ada singkatan dia macam semalam. Kalau semalam doan. Kalau sekarang ni funky. Okey. Kalau yang fathah macam mana? Macam ni dia contoh dia. Ini nasab tu. Ini masih rafa' ni. Kalau sekarang dah jadi nasab dia. Kenapa nasab? Ada amil nasab inna. Ni tanda nasab dia. Fathah. Sini fathah. Kenapa dia buat ada fathah? Ada amil nasab. Sini ada amil nasab semua. Tapi yang sebelah sini ni tak ada amil nasab. Maka dia masih rafa'. Kalau yang sini dah ada amil nasab. Macam tu juga ni. Ini masih rafa' ni. Tapi yang di bawah ni dah ada amil nasab. Maka sini jadi fathah. Kalau sini masih rafa'. Sini ada amil nasab. Sini dia fathah dia tak tampak. Jadi yang sini ni sebelah sini ni tanda nasab yang fathah. Ada fathah yang nampak, ada yang fathah yang tak tampak satu ni. Tetap tanda nasab yang pertama. Ni pertama. Tanda nasab yang kedua adalah alif sana buat. Alif. Ni dia. Asal dia abuka ayah kamu. Tapi bila mana dah ada inna amil nasab, yang waw ni berubah menjadi alif. Sebab kan semalam rafa' dia asmaul khamsah dengan waw. Sekarang nasab dia dengan alif. Hilangkan waw, ganti dengan alif. Inna abaka. Maknanya tanda nasab yang kedua adalah alif. Sekarang kita tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah ya. Ni ada ya. Asal dia tolibani. Sekarang berubah menjadi tolibaini. Asal dia tolibuna. Sekarang berubah menjadi tolibina. Yang alif dan waw masa menjadi rafa', sekarang menjadi nasab, hilang dia menjadi ya. Kenapa? Sebab kan ada amil nasab. Jadi yang tanda yang ketiga adalah ya. Tanda yang keempat adalah, tengok di sini, yajlisuna. Menjadi lan yajlisu. Asal dia lan ni amil nasab kan? Sebelum adanya lan, dia bentuk dia adalah yajlisuna. Duduk makna dia. Duduk yajlisuna. Bila mana ada lan, yajlisuna ni hilang nun dia. Sebab tu apabila dah ada amil nasab, fi'il yang af'alul khamsah ni pun hilangkan nun dia. Nun yang di bawah ni hilang. Kalau di sini dia masih ada nun. Kenapa ada nun? Tak ada lan di sini. Tapi bila dah ada lan, hilang nun dia. Sebab tu tanda nasab yang keempat adalah membuang nun. Okey. Yang terakhir. Kalau dia jamak muannasah salim, bila mana rafa' sembarang kita baca muslimatun, mukminatun. Itu rafa'. Sekarang dah ada di bubuh inna sebelum dia. Maknanya inna ni adalah amil nasab. Selepas inna mesti jadi nasab. Sekarang muslimat ni kita ubah jadi nasab. Macam mana nak ubah dia? Yang tun di ujung dia tu kita ubah menjadi tin di bawah. Maknanya sekarang tanda nasab dia adalah kasrah sekarang. Sebab tu sini ada kah. Funky ada ka. Ka ni makna dia kasrah. Kalau kita jelas-jelas tulisan dia macam ni jadi. Funky.
Jadi ni yang kelima kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Fathah, alif, membuang nun, kasrah dan ya. Ni singkatan dia. Jadi ni semua ya funky. Jadi kita boleh tengok sekarang macam mana istilah i'rab tu merubah dari rofa menjadi nasab sekarang ni. Dia berubah daripada rofa menjadi nasab. Kenapa dia boleh ubah? Sebabkan ada amil nasab. Ni amil nasab dia. Sekarang dia berubah. Tapi tanda-tanda nasab dia, bukti dia nasab beza-beza. Kalau sini fathah, sini alif, sini ya, sini buang nun, sini kasrah. Jadi itu yang nasab. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan faham tentang rofa dan nasab ni, insya-Allah akan senang nanti dijar di jazam nanti, insya-Allah. Okey. Ustaz, kita nak belajar ni Ustaz, sangat musak. Ustaz seorang yang duduk bercakap tak boleh. Seorang yang nak belajar tu dia kena usaha lebih daripada guru. Kan? Bila Ustaz dah ajak, jadi kita mesti ada latihan Ustaz. Kena ada latihan. Kita buat catatan. Jadi dalam buku yang kita belajar ni, dia bagi latihan. Yang pertama dia suruh sebutkan tanda i'rab nasab. Sebutkan tanda i'rab nasab. Kita latih, buat usaha. Apa yang boleh, pelan-pelan. Kalau di tempat kita tu jauh sangat tu, ada guru. Mesti ada gurunya. Kita kena usahalah belajar, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, aku nak faham, aku nak tahu ni. Aku nak master bahasa Arab. InsyaAllah Allah tolong. Apakah tanda i'rab nasab untuk isim mufrad? Ini soalan yang kedua. Apakah tanda i'rab nasab untuk isim mufrad? Berikan contohnya. Yang ketiga, apakah tanda i'rab nasab untuk isim tasniah? Musana, berikan contohnya. Nombor 4, apakah tanda i'rab nasab untuk isim jamak muzakkar salim? Berikan contohnya. Yang keempat, saya ulang. Apakah tanda i'rab nasab untuk isim jamak muzakkar salim? Berikan contohnya. Yang kelima, apakah tanda i'rab nasab untuk isim jamak muannas salim? Untuk apa? Untuk isim jamak muannas salim, berikan contohnya. Kemudian apakah tanda i'rab nasab untuk isim jamak taksir? Berikan contohnya. Ya, untuk isim jamak taksir macam mana? Kita berikan contohnya. Apakah tanda i'rab nasab untuk isim asmaul khamsah? Kena berikan contohnya. Apakah tanda i'rab nasab untuk isim maksur? Kita berikan contohnya. Apakah tanda i'rab nasab untuk isim mangkus? Berikan contohnya. Yang ke-10. Apakah tanda i'rab nasab untuk fi'il mudhari'? Berikan contohnya. Apakah tanda i'rab nasab untuk fi'il mudhari'? Berikan contohnya. Yang terakhir soalan dia. Apakah tanda i'rab nasab af'alul khamsah? Berikan contohnya. Kita kena rajin usaha betul-betul. Jangan sekali-sekali kita lalai untuk nak belajar, nak menuntut bahasa Arab ini. Kita muzakharah. Kalau kita dah dapat ilmu ni, kita sampaikan. Sebaik-baik kalian ialah orang yang belajar dan kemudian dia pula mengajar. Kalau kita ada kawan-kawan, kita ajak mereka duduk sekali, kita ajar mereka. Itulah caranya kita mempraktikkan pembelajaran bahasa Arab ini. Susah? Telefon mari. Telefon mari kat sini, kita boleh tolong pandu. Kita sekarang ni ada Zoom. Zoom ada Ustaz sekarang ni. Saya dengar sampai 100 orang boleh belajar melalui Zoom. Nanti kita akan fikir, kita mesyuarat. Kita tengok macam mana kalau baru boleh kita tengok rupa, tengok muka orang yang dah belajar, orang yang mengajar tu. Kemudian kita buat semudah untuk Ustaz Agong mendekati pelajar-pelajarnya. Kita akan boleh. Dan di sini dalam buku ini, buku yang Ustaz Ustaz Syamsul Ma'arif ni, dia selepas satu-satu kajian tajuk-tajuk tu, dia mesti memberi sedikit senarai kosakata. Kosakata ini tuan-tuan, puan-puan, sangat-sangat berat. Hari-hari kita penting untuk mencari perkataan-perkataan baru. Ustaz, last nak sambung kan Ustaz ni? Apa nama ni? I'rab, tanda i'rab jar. Ustaz, dah lewat dah. Boleh kalau nak. Dah lewat. Dah. 6:04. Pulang pada Ustaz.
Ustaz dah kalau dah letih. Ustaz puasa ni. Ustaz puasa ya hari ni. Kita sambung. Haji. Boleh, tak ada masalah. Okey. Suruh saya baca, saya boleh baca. Okey, sambung sikit-sikit. Sikit je jar ni. Ini tanda-tanda dia ni ya. Kita tengok ni. Ini nota-nota dia. Tengok. Nota dia bagi li talibin li rajuli. Apa dia? Talibin ialah jar. Tandanya apa? Tandanya ialah kasrah kerana isim mufrad. Talibin ialah jar. Tandanya kasrah kerana apa? Kerana ia adalah apa? Isim mufrad. Semua nota-nota dia. Cuba tengok nombor 1, nombor 2. Semuanya ada ya. Buku ni boleh dibeli. Beli di pusat takfir takwa di Datuk Keramat ya. Okey, yang ada nota di sini. okey, sekarang yang tentang jar. Jar ini ni khusus untuk ismun. Ismun apa? Kata benda atau noun atau kata benda. Jadi jar tu khusus untuk ismun. Yang boleh jadi jar tu ismun saja. Fi'il mudhari' tak boleh. Kan di awal kita dah belajar. Tanda-tanda isim didahului oleh huruf jar. Maknanya selepas huruf jar tu memanglah isim. Tak boleh lagi yang lain. Tanda-tanda jar ada 3 tanda dia. Bukti benda ni isim ni adalah jar. Ada 3 bukti dia. Yang pertama kasrah. Yang kedua ya. Yang ketiga fathah. Nanti akan kita bacakan. Okey. Yang pertama boleh Haji baca. Yang pertama tanda i'rab jar ialah li talibin li rajuli. Talibin ialah jar, tandanya kasrah. Kerana apa? Kerana ia adalah izim mufrad. Saya ulang. Jar adalah talibin, tandanya kasrah kerana izim mufrad. Cuba tengok nota dia. Tengok elok-elok tu. Nampak? Okey Ustaz. Sila. Contoh yang pertama adalah li talibin, dia buat sana. Talibin. Li talibin. Maknanya yang isim ni. Ni talib ni isim kan? Yang li ni apa? Li ni adalah huruf jar. Huruf jar. Ni huruf jar. Jadi huruf jar ni selepas dia isim tu mestilah jadi jar. Selepas huruf jar. Jadi kalau isim boleh jadi jar, kenapa dia boleh jadi jar? Sebelum dia ada huruf jar. Kenapa isim boleh jadi jar? Sebabkan sebelum dia ada huruf jar. Huruf jar yang kita gunakan dalam ayat ni adalah li. Li itu maknanya dia untuk pelajar atau milik pelajar atau bagi pelajar. Milik pelajar lah sini. Kepunyaan pelajar. Milik pelajar. Li talibin. Asal dia li talibun. Sekarang menjadi li talibin. Jadi tanda jar dia adalah kasrah sekarang. Asalnya kan talibun. Tadi kita buat taliban kan. Sekarang menjadi li talibin. Kenapa dia talibin? Sebabkan dia jar. Kenapa jadi jar? Sebabkan ada huruf jar. Jadi tanda yang pertama adalah kasrah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang budiman semua, nak belajar bahasa Arab ni, kita tengok Ustaz Agong dia buat macam mana. Sangat-sangat mudah. Bila ada nota tu dia tulis, tanda-tandanya banyak. Kita buat raja. Tengok dia tulis di atas tu jar. Kemudian dia buat 3 cabang. Apa dia cabang yang pertama? Cabang yang pertama tu kasrah. Dan di tengah-tengah tu ya. Kemudian di hujung balik fathah. Inilah cara kita nak belajar bahasa Arab. Bukan kita nak tulis perkataan-perkataan tu. Dia mesti ada graf, memudahkan, menolong. Lagi satunya lagu. Lagu nanti bila kita ada muzakarah, nanti kita akan mainkan lagu untuk jar ini. InsyaAllah ya. Untuk tanda i'rab jar. Baik. Yang keduanya ialah libaini. Lirrajulaini. Talibaini ialah jar. Tandanya ya. Kerana ia adalah isim tasniah. Kerana isim tasniah. Ya, sila Ustaz. Uraikan. Okey. Baik.
Sekarang li talibaini. Di dalam kitab tu li talibaini muka surat 18. Okey. Li talibaini. Asal dia talibaini ni kan isim dia ni. Kan li tadi kita dah belajar li adalah huruf jar sama macam ni li. Milik. Li talibaini. Selepas huruf jar mestilah isim tu menjadi jar. Ni isim ni mesti menjadi jar ni. Sekarang isim jadi jar ni asal dia adalah talibani. Sekarang dah berubah menjadi talibaini. Kenapa dia berubah? Sebabkan dia dah jadi jar. Kenapa jadi jar? Sebabkan huruf jar. Jadi tanda jar dia adalah ya. Ini isim apa nama dia? Kalau sebelum tadi isim mufrad ni. Isim yang tunggal, singular. Kalau yang ni adalah double, isim yang dua, dual. Jadi ni isim yang dua. Kalau dua dia mesti pakai ya tanda dia. Yang asal dia pakai alif sekarang berubah jadi ya. Kitabaini. Masjidaini, dua masjid. Rumah baitaini. Jadi tak boleh dia pakai alif, tak boleh masjidani, baitani, tak boleh. Baik, terima kasih Ustaz Agong. Seterusnya tanda i'rab ja yang ketiga. Li talibina. Talibina ialah ja, tandanya ya. Tandanya ialah ya kerana isim jamak muzakkar salim. Sila Ustaz. Baik. Yang dibaca tadi adalah li talibina. Ni dia, li talibina. Li ni kan huruf jar. Maknanya selepas huruf jar ni mestilah isim yang dia tu dalam keadaan jar. Tanda jar dia adalah ya. Asal dia macam mana? Talibuna. Asal dia. Talibuna yang rofa' dia kan. Sekarang yang waw ni diganti dengan ya. Kenapa diganti dengan ya? Sebabkan dia dah jadi jar. Kenapa jadi jar? Sebabkan ada huruf jar, ada li sebelum dia. Sebab tu dia berubah jadi jar. Jadi kalau ini adalah isim jamak muzakkar salim. Kalau jamak muzakkar salim sama macam isim yang tasniyah atau musanna, sama dua-dua ni. Dia tanda jar dia adalah ya. Sama dia. Jadi lil muslimina. Ada kan pernah dengar lil muslimina? Jadi tanda jar dia adalah ya. Kenapa jadi jar? Sebab ada huruf jar. Baik, seterusnya tanda i'rab ja yang keempat. Li talibatin. Talibatin ialah ja, tandanya kasrah. Tandanya apa?